ini kita mesti pertahankan, kerana perjuangan ini adalah perjuangan akidah. Istiqamah dalam akidah. Jelasnya, apapun kita kena yakin dengan perjuangan ini. Kita tetap yakin bahawa kita mesti dan kita nak berusaha untuk melaksanakan hudud. Jelasnya. Kalaupun kita nak sebut hudud takut orang takut, kita pergi tukar kod lain. Nama tak penting. Kita tukar hukum syariat ke, perundangan syariat ke, kita tukar tak apa. Jangan bagi orang takut sudah. Dia orang Melayu ni, dia kalau tukar nama dah selesai. Dia panggil macam tu lah. Nampak lah tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu, kerana itu tuan-tuan sekalian, istiqamah kata Ibnu Abbas yang pertama ialah istiqamah dari sudut akidah. Keyakinan jangan bergegar. Datanglah ribut apa taufan pun. Sebab itulah perjuangan ini berdasarkan kepada kepahaman untuk mempertahankan akidah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, apabila berlaku kes tuan-tuan sekalian serbuan jadis di gereja. Bulan lepas saya tak main kan, dia tak boleh nak ulang isu tu. Ni sultan dan kenyataan, kita tak nak ambil kenyataan sultan tu, nak cerita tuan-tuan sekalian. Masalah orang nak rosakkan akidah ni, dia bukan baru tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dengar ceramah saya lah tahun 1997, 1996 dulu ni, saya dah sebut nama ke, dan saya senaraikan gereja yang buat usul ini. Saya sebut nama dah. Masa tu orang tak peduli. Kita jadi mangsa keadaan masa tu. Tak apa, tak ada masalah. Hari ini bila Jair nak ambil tindakan itu, sebab tu kita sokong. Nah, walaupun kalau ikut hati marah tak sokong tuan-tuan. Nah, luka di tangan nampak parutnya. Luka di hati siapa yang dia buang kita. Nampak? Dia jauh kita sampai lah. Tak boleh letak. Tak lepas. Tapi kerana dia perjuangan akidah, nak tahan, nak menyelamatkan orang daripada akidah, maka sebab itu kita sokong. Dan insya-Allah 22 hari bulan ini kita bersama dengan NGO Islam, lebih 100 NGO akan buat himpunan sejuta umat untuk menyatakan apa tu? Semangat kita, kebersamaan kita untuk mempertahankan akidah. Dan kita kena ingat bahawa akidah rosak bukan hanya masuk gereja, tetapi menolak hukum Tuhan adalah juga yang boleh menjejaskan akidah. Jangan ingat masuk gereja ya. Sayyidina Umar masuk gereja tak murtad pun. Ketiga mana tuan-tuan sekalian? Dia mengambil anak kunci Baitul Maqdis daripada seorang padri. Ketiga Baitul Maqdis jatuh di tangan Umar dan tentera Islam pada ketika itu. Dia masuk gereja. Ketika itu masuk waktu zuhur, dia nak solat. Maka padri tadi menawarkan tempat dalam gereja untuk solat. Walaupun hukumnya tidak salah, tetapi Umar kata, kalau aku solat hari ini, menyebabkan apakah nanti orang akan sangka padaku. Akhirnya dia keluar sedikit daripada gereja, lalu dia solat di tempat luar dari gereja untuk solat zuhur. Jadi masuk gereja, tuan-tuan sekalian, bukan hanya murtad dengan Kristian saja, dengan agama lain, tetapi juga murtad boleh berlaku apabila hilang istiqamah kita kepada akidah, hilang keyakinan kita kepada ketentuan Allah, meragui ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa perkara pun tuan-tuan sekalian, mestilah bertitik tolak di atas istiqamahnya di atas akidah. Yang kedua kata Ibnu Abbas, istiqamah yang kedua adalah istiqamah dalam syariat dan akhlak, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan makna, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad mengikut syariat dan peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah Ta'ala kata kami turun bersama kamu syariat. Dia macam hudud juga tuan-tuan sekalian. Kenapa orang Tuhan tak boleh buat, susah nak buat, keadaan tak buat? Tetapi persoalannya, kita dah sebut hudud ini bila? Sejak 1990. 1990 tu kena habis sebut dah. Dia tak sebut saja, dia gubal enakmun syariat Kelantan, lulus di